Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya Allah. La quwwata illa billah. Ma sya Allah. Kullu ni'matin min Allah. Ma sya Allah. Al khairu kulluhu biyadillah. Ma sya Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah. Amma ba'du. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Alhamdulillah, petang ini seperti biasa kita dapat sambung kuliah kita. Mudah-mudahan kita dapat menghabiskan, menkhatam kitab Sirah Nurul Yaqin ini insya-Allah. Muka surat 90, Sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah. Qala al-musannif rahimahullah. Setelah Quraisy mengetahui tentang Bai'atul Ridwan, yang saya cerita Nabi buat perjanjian tak setia di bawah sepohon pokok dekat dengan Masjid Hudaybiyah. Masih ada lagi batu-batu di sebelah masjid. Di situlah kawasan dahulunya Nabi berbai'ah tahta syajarah, di bawah pokok, yang dinamakan Bai'atul Ridwan. Kerana potongan ayat Quran Allah mengisytiharkan Allah redha. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Mereka berasa takut, kaum Quraisy rasa takut dan segera membebaskan Sayyidina Uthman dan orang yang bersamanya. Kita tengok dalil dia di bawah. Allah menurunkan ayatnya tentang bai'ah ini, iaitu di dalam surah Al-Fatah ayat 10. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi waman awfa bima 'ahada 'alayhi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang memberi pengakuan taat setia kepadamu wahai Muhammad untuk berjuang menentang musuh. Berjuang menentang musuh ni sekiranya sahih berita Sayyidina Uthman dibunuh. Kalau sahih mereka akan masuk perang. Tapi rupa-rupanya Sayyidina Uthman tak dibunuh. Sayyidina Uthman hanya ditangkap di Mekah. Kemudian orang Mekah bebaskan Sayyidina Uthman. Mereka hanya saja memberi pengakuan taat setia kepada Allah. Mereka taat setia kepada Nabi, makna taat setia kepada Allah. Allah mengawasi keadaan mereka yang memberi taat setia itu untuk membalasnya. Oleh itu, sesiapa yang tidak menyempurnakan janji setianya, maka bahaya tidak menyempurnakan itu hanya menimpa dirinya sendiri. Dan sesiapa yang menyempurnakan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah, maka Allah akan memberi kepadanya pahala yang besar. Allah berfirman pada ayat 18 surah Al-Fatah. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim
فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Maksudnya demi sesungguhnya Allah redha akan orang-orang yang beriman ketika mereka memberikan pengakuan taat setia kepadamu wahai Muhammad di bawah naungan pohon yang termaklum di Hudaybiyah. Maka dengan itu ternyata apa yang sedia diketahuinya tentang kebenaran iman dan taat setia yang ada dalam hati mereka. Lalu dia menurunkan semangat, tenang, tenteram kepada mereka dan membalas mereka dengan kemenangan yang dekat masa datangnya. Allah janji tak lama dah, tak lambat dah, orang Islam akan dapat fatah, pembukaan kota Mekah. Itu janji daripada Allah. Jadi tak dapat buat umrah, nanti dapat yang lebih besar, iaitu pembukaan kota Mekah. Tak dapat buat umrah tahun ke-6, nanti boleh mai dengan jumlah yang lebih ramai tahun ke-7. Jadi kerja buat Allah itu takdir Allah, semuanya baik. Allah punya kerja buat, susunan Allah itu kena pada masa yang Allah mahu, bukan mengikut masa yang kita mahu. Allah nak bagi Nabi dan para sahabat buat umrah tahun ke-7, bukan tahun ke-6. Quraisy meminta perdamaian, tak mau perang. Maka sempurnalah perdamaian antara kedua belah pihak dengan beberapa syarat yang dikehendaki oleh Quraisy melalui lidah utusan mereka yang bernama Suhail bin Amru. Yang saya cerita kemarin, Sayyidina Umar hampir-hampir nak tumbuk dia. Suhail bin Amru radhiyallahu anhu, kemudian nanti dia akan masuk Islam. Okay, kita boleh tengok syarat-syarat perdamaian ini memang berat sebelah. Semua mengikut kehendak Quraisy dan Nabi setuju. Nabi setuju. Nabi ni berpandangan jauh. Walaupun Sayyidina Ali dengan Sayyidina Umar kata ni tak boleh ni, apa bentuk perjanjian ni berat sebelah. Berat sebelah kepada Quraisy. Tapi Nabi kata tak apa, kita setuju. InsyaAllah khairan, insyaAllah ada kebaikannya. Nabi nampak apa yang orang tak nampak. Berpandangan jauh. Antaranya surat itu sendiri, bila Sayyidina Ali tukang tulis, Nabi imla, Nabi cakap, Sayyidina Ali tulis, Bismillahirrahmanirrahim. Orang Quraisy kata padam. Ar-Rahman Ar-Rahim padam. Tulis Bismillah saja. Kami tak mau Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia pun suruh padam. Nabi mengalah. Bukan kalah, mengalah. Nabi kata, wahai Ali, padam. Nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim tu, dua nama Allah tu padam. Sayyidina Ali tak mau padam. Tak sampai hati Sayyidina Ali nak padam, itu nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia pun suruh padam. Nabi kata padam. Sayyidina Ali tak padam. Kerana Sayyidina Ali nak beradab dengan Allah. Sehingga Rasulullah pun tak marah kat Sayyidina Ali. Rasulullah kata tak apa, tunjuk dekat saya. Kat mana yang kata Ar-Rahman Ar-Rahim ni, tang mana, biar saya yang padam. Nabi kan tak pandai baca. Wahai Ali, kalau kau tak mau padam, tak apa. Kau tunjuk. Kat mana Ar-Rahman, kat mana Ar-Rahim. Tunjuk aja. Saya yang padam. Sayyidina Ali kata ni pun suruh padam nama Allah. Rasulullah nak padam. Rasulullah kata kita padam atas kertas je. Allah tetap Ar-Rahman, Allah tetap Ar-Rahim. Walau terpadam atas kertas, nama Allah Ar-Rahman itu kekal nama Allah. Padampilah atas kertas je pun. Mengalah tetapi tidak kalah. Kemudian di surat itu ditulis min Muhammadi Rasulillah. Surat ini daripada Muhammad, utusan Allah. Dia pun suruh padam utusan Allah. Tulis min Muhammad. From Muhammad. Dari Muhammad. Tulis dekat tu je. Jangan tulis pangkat. Dari Muhammad Rasulullah. Dia pun kata kalau kami percaya engkau Rasulullah, kami masuk Islam dah. Ni pasal kami tak percaya engkau Rasulullah. Padam perkataan Rasulullah. Padam lagi tuan-tuan. Mengalah tapi tak kalah. Tak apa. Bukan lembut tengkuk. Nabi tak apa, padam.
Walaupun padam, aku tetap Rasulullah. Walaupun padam, aku tetap utusan Allah. Padam. Tak ada masalah. Nabi sendiri padam. Sayyidina Ali dia tak mau padam. Pasal ada satu kan perkataan ulama. Sayyidina Ali ni dia nak beradab. Sulukul adab. Beradab mulia. Khairun, itu lebih baik. Mimtithalil awamir, daripada patuh arahan. Arahan Nabi suruh padam. Kalau dia padam, dia patuh arahan. Beradab itu lebih baik daripada patuh arahan. Sulukul adabi khairun min imtithalil awamir. Memilih jalan adab lebih baik dari mematuhi arahan. Nabi suruh padam, dia tak patuh arahan sebab dia memilih beradab dengan dua nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga contoh yang lain, Sayyidina Abu Bakar pernah jadi imam. Nabi tak ada di Madinah, Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Ada orang bergaduh di sana, Nabi pergi selesaikan pergaduhan. Kemudian Nabi balik, Nabi tengok Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Nabi pun masuk saf, Nabi berjemaah dengan Sayyidina Abu Bakar. Makmum ni nak bagi tahu kat Sayyidina Abu Bakar, kata Nabi jadi makmum. Nak bagi tahu kat Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ni Nabi Muhammad jadi makmum. Mereka tepuk tangan. Tepuk tangan. Orang lelaki tepuk tangan. Sepatutnya orang lelaki kata subhanallah. Tepuk tangan. Sayyidina Abu Bakar pun heran, pasal apa bunyi ramai orang duk tepuk tangan. Maka Sayyidina Abu Bakar pun beralih, toleh ke belakang. Semayang beralih kepala, tak batal solat. Semayang beralih kepala ni, kalau sengaja, makruh. Kalau lil hajah, ada sebab, tak makruh. Sayyidina Abu Bakar, dia beralih kepala, solat tak batal. Makruh tak beralih kepala ni? Tak makruh sebab dia ada hajat. Dia nak tengok apa pasal orang duk tepuk tangan. Beralih-beralih tengok Rasulullah duk ikut dia semayang. Dia jadi imam, Rasulullah jadi makmum. Sabar salah, malu walah. Maka Sayyidina Abu Bakar pun nak undur ke belakang. Nabi SAW memberi arahan dengan tangan Nabi. Nabi isyaratkan terus jadi imam. Itu arahan. Awamir. Nabi memberi arahan dengan bahasa isyarat tangan, terus jadi imam. Sayyidina Abu Bakar tak mematuhi arahan. Nabi suruh dia teruskan jadi imam. Sayyidina Abu Bakar tak patuh yang tu. Kerana dia memilih jalan adab lebih baik dari mematuhi arahan. Nabi suruh dia terus jadi imam, tapi dia memilih jalan adab. Dia undur juga ke belakang. Di situ kata ulama, beradab lebih baik dari mematuhi arahan. Contoh kita pergi rumah tuan guru kita suruh duduk atas kursi. Arahan dia mai duduk atas. Kita kata tak apa, kita duduk bawah. Dia kata mai duduk atas, kita duduk bawah. Kita tidak mematuhi arahan dia. Kita memilih jalan adab. Itu lebih baik. Selagi adab itu tidak bercanggah dengan syariat. Faham no? Sayyidina Ali tak mau padam. Nabi suruh padam, dia tak mau padam. Kerana dia memilih jalan adab. Tapi akhirnya Nabi padam sendirilah. Syarat-syarat itu ialah syarat perjanjian ni. Gencatan senjata selama 10 tahun. Yang ni Nabi syok sangat ni. Mekah Madinah tak akan perang selama 10 tahun. Tapi nanti Quraisy memerangi kabilah yang di bawah naungan Madinah. Quraisy berperang dengan satu kabilah. Kabilah itu bernaung dengan Madinah. Maka seolah-olah mereka berperang dengan Madinah. Ini Nabi cukup marah kerana melanggar perjanjian. Mereka tak serang Madinah. Mereka serang kabilah yang bernaung di bawah pemerintahan Islam Madinah. Kira serang Madinah jugalah. Secara tak langsung. Yang kedua belah pihak mestilah sentiasa menjaga keamanan. Nabi sukalah. Dalam tempoh ni Nabi boleh buat murasalah.
ilal muluk, mengutus surat kepada raja-raja. Bila tak perang, Nabi boleh tumpu untuk dakwah. Bila tak perang, Nabi boleh hantar utusan membawa surat Nabi, ajak Raja Mesir, Raja Rom, Raja Parsi masuk Islam. Tidak ada fikir jihad. Ni ada peluang rehat 10 tahun. Yang keempat, kaum muslimin perlu pulang. Yakni tidak dibenarkan masuk mengerjakan umrah pada tahun itu. Tahun depan Mai diberi 3 hari 3 malam Masjidil Haram kepada orang Islam. Yang keempat, Quraisy tidak akan mengembalikan kaum muslimin yang datang kepada mereka di Mekah. Kalau orang Madinah, orang yang berhijrah ke Madinah, kalau mereka ni balik semula ke Mekah, mereka akan ditangkap dan tak akan dihantar lagi ke Madinah. Orang muhajirin duduk di Madinah, kalau mereka senyap-senyap balik ke Mekah, mereka akan ditangkap dan tidak akan dikembalikan ke Madinah. Yang kelima, sebaliknya, Nabi Muhammad mestilah mengembalikan kaum Quraisy yang datang kepadanya di Madinah. Kalau ada orang Quraisy yang pergi Madinah, Nabi Muhammad kena bagi biaya, kos, duit untuk hantar kembali ke Mekah. Ini yang nampaknya berat sebelah. Orang Madinah main Mekah kena tangkap. Orang Mekah pergi Madinah kena layan sebagai tetamu VVIP, kena bagi penginapan, makanan, jamuan, tetamu. Nak balik kena bagi duit poket pula. Nabi kata tak apa. Nabi terima. Nabi terima tu macam ni. Bila dah duduk Madinah dah, yang duduk pergi balik Mekah, buat apa? Dah tahu tak selamat balik, buat apa? Orang yang berhijrah takkan balik dah ke Mekah. Mereka akan duduk di Madinah. Kalau dia balik tu selalunya ada masalah. Dia buat masalah di Madinah. Dia murtad ke, dia apa, dia jahat, dia tak selesa duduk Madinah, dia lari balik Mekah. Dia akan ditangkap di Mekah, biar pergi kat dia lah. Sebab dia memang tak layak duduk di Madinah. Madinah buang dia. Dia ada masalah dengan orang Madinah, dia lari balik Mekah, dia ditangkap. Nabi kata biar pergi lah. Allah nak bersihkan bumi Madinah daripada orang-orang yang tak layak tinggal di Madinah. Pergi lah. Sebab suruh dia nak balik Mekah. Kita duduk Madinah elok je, dia nak balik Mekah, balik. Tetapi, kalau orang Mekah pergi Madinah, kita layan mereka sebagai tetamu istimewa. Mudah-mudahan mereka ni dari Mekah pergi Madinah, mereka dapat hidayah. Mereka memeluk Islam. Kemudian kita ra'i mereka, kita bagi duit belanja, suruh mereka balik semula ke Mekah. Mereka akan balik Mekah berdakwah kepada penduduk Mekah. Mereka orang Mekah kafir. Mereka ada peluang pergi Madinah. Kita pun layan mereka, bagi makan, bagi tempat tinggal. Nak balik kita widak, kita hantar mereka, bagi duit apa semua. Mudah-mudahan mereka memeluk Islam. Mereka balik semula ke Mekah, mereka akan berdakwah di Mekah. Maka ramailah orang Islam di Mekah nanti. Sulukul adab khairun min imtithalil awamir. Sulukul adab khairun min imtithalil awamir. Memilih jalan adab lebih baik dari mematuhi arahan. Arahan kita tak patuh kerana nak memilih jalan adab. Tak apa, Sayyidina Abu Bakar tak mematuhi arahan Nabi. Nabi suruh terus jadi imam, dia unduk belakang. Sayyidina Ali tak mematuhi arahan Nabi. Nabi suruh padam nama Allah, padam Rasulullah, dia tak mau padam. Baginya tidak ada adab padam-padam macam tu. Biar Rasulullah sendiri yang padam. Memilih jalan adab lebih baik dari mematuhi arahan. Kalau patuh arahan tapi tak beradab, tak bagus juga. Contoh anak kita suruh dia pergi kedai beli gula. 2 kilo gula. Kita bagi duit kat dia, pergi beli gula. Dia patuh. Tapi dengan tak ada adab, dia pergi tu, asyik suruh. Orang nak berehat pun tak boleh. Dia ambil duit, dia start motor, pergi beli gula. Dia patuh arahan, tapi tak ada adab.
Balik pula dia lempak gula. Dia kata, nak sangat gula, ambil. Kita suruh dia pergi beli. Dia imtithal, dia patuh arahan, dia pergi beli. Tapi cara-cara dia beli tu, dia tunjuk perongweh, dia tunjuk sakit hati, dia tunjuk marah-marah tu, baik tak payah pergi beli. Patuh arahan dalam keadaan su'ul adab, kita pun tak syok. Kita rasa tekilan, hang tak beli pun tak apa. Tapi kalau dia memilih jalan adab, dia sakit perut, dia demam, dia cakap elok-elok, dia tak patuh arahan, kita suruh pergi beli, dia habaq, mak, minta maaf mak, saya ni tak sihat, minta maaf lah saya tak boleh pergi beli. Kita suruh dia pergi beli, dia tak pergi beli. Dengan penuh adab, dengan penuh sopan santun, kita pun tak marah. Tu maksud ayat tu. Ulama buat satu ayat dalam ilmu tasawuf. Memilih jalan adab lebih baik dari mematuhi arahan. Kalau kita patuh arahan pun dengan penuh adab. Semayang pun dengan penuh adab. Allah suruh solat, kita solat dengan solat yang penuh adab. Dengan khusyuknya, dengan adabnya, dengan rukun, dengan syaratnya, buat bagi elok. Begitu, itu maksudnya. Ada kalanya patuh arahan tapi kurang ajak, kan? Tak mau juga. Suruh dia pergi beli gula, dia pergi beli, bukan tak pergi, tapi dia buat kelaku dia tu menyakitkan hati ibu bapa. Dia hanya imtithalul awamir, dia tidak sulukul adab. Tak syok kita, kan? Kalau anak kita macam tu, kita pun dalam hati tak, tak mau beli, bang lah elok-elok. Ataupun pergi beli dengan penuh adab, yang tu yang terbaik. Patuh arahan dan menjalani jalan adab. Baik. Jadi Nabi fikir orang Mekah kafir. Mai Madinah, mai ziarah sahabat-sahabat dia ke sanak saudara di Madinah, dia mai ziarah, kita layan dia elok-elok. Dia nak balik pun kita bagi bekal, bagi duit, bagi apa. Mudah-mudahan Allah buka hatinya, dia pulang ke Mekah, dia berdakwah kepada penduduk Mekah. Itu yang Nabi nampak. Nabi nampak positif. Sahabat-sahabat kata tak aci, tak adil. Kita rindu Mekah, kita balik Mekah, masuk lokap. Mereka mai Madinah, Nabi layan. Kalau mereka nak pergi meniaga ke Syam, mereka boleh singgah Madinah. Singgah tu memang makan percuma. Mana aci? Kita layan mereka baik, mereka layan kita tak baik. Ini perjanjian berat sebelah. Nabi kata khairan, insya-Allah baik. Nabi nampak apa yang orang tak nampak. Kita tengok nombor 1. Sahabat bertanya, patutkah kita mengembalikan kepada mereka orang Mekah yang datang kepada kita memeluk Islam? Orang Mekah main sini masuk Islam, kita hantar balik. Sedang mereka tidak mengembalikan orang kita yang pergi ke sana menjadi murtad. Baginda bersabda, man dhahaba minna ab'adahu Allah wa man ja'ana minhum faradadnahu ilaihim fasayaj'alu Allahu lahu farajan wa makhraja. Rawahu Muslim. Artinya, sesiapa di kalangan kita yang pergi ke Mekah, duduk Madinah elok-elok, orang tak bagi balik Mekah, nak balik juga. Selalunya yang murtad lah, yang bermasalah, dia akan lari dari Madinah. Sebenarnya Allah telah menjauhkan dia dari kita. Dan sesiapa yang datang kepada kita di kalangan mereka, maka kita kembalikannya kepada mereka. Nescaya Allah akan memberi kepadanya kelapangan dan jalan keluar dari masalahnya. Memang ada orang Mekah mai Madinah masuk Islam, dan dia kalau boleh dia nak duduk Madinah terus lah. Dia dari Mekah mai Madinah masuk Islam, dia nak duduk Madinah. Tapi Nabi patuh kepada perjanjian. Nabi hantar dia itu balik juga. Dia dah masuk Islam, dia tak mau balik Mekah, nak duduk dengan Nabi Madinah. Nabi kata tak boleh. Al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam berpegang dengan perjanjian. Kita kata apa? Lembu pegang pada talinya. Manusia pegang dengan janji. Nabi kata aku dah janji dah. Orang Mekah mai Madinah, walaupun memeluk Islam, perlu dipulangkan ke Mekah.
Kalau balik Mekah nanti kena seksa, kena apa? Nak buat macam mana? Itu perjanjian. Hadis Nabi sebut al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang Islam berpegang dengan syarat-syarat, yang ini perjanjian-perjanjian. Orang Islam dia tidak memungkiri janji. Kaum muslimin berasa sempit dengan syarat-syarat ini, terutama sekali syarat yang menghalang mereka dari melakukan tawaf di Baitullah. Ni yang ni pernah masuk buat umrah tu tak boleh tu, ni pun terkilal lah kan. Dah jadi macam tu, masa tak puas hati lah. Ketika Rasulullah SAW dalam perjalanan pulang ke Madinah, Allah menurunkan surah Al-Fatah. Maka kaum muslimin sangat bergembira dengan janji pembukaan Mekah. Bukan takat nanti boleh buat umrah, boleh buka kota Mekah. Tahun ke-8 buka kota Mekah. Tahun ke-7 umrah qada. Kemudian orang Mekah mencabuli perjanjian. Tahun ke-8 Nabi akan mai dengan jumlah yang ramai untuk tawan dan buka kota Mekah. Mereka yakin sesungguhnya mereka pasti dapat masuk ke kota Mekah dalam keadaan aman dan dapat mencukur kepala mereka, menyelesaikan ibadah umrah dengan tahallul. Mereka janji Allah itu pasti berlaku. Apa yang Nabi mimpi itu akan jadi kenyataan pada tahun ke-7. Pakak ramai lah pergi umrah dengan Nabi. Umrah dengan Nabi ni memang hebat lah. Haji wada' nanti ramai dengan Nabi. Kita kalau pergi umrah bulan Ramadan, menyamai haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu fadilat umrah bulan Ramadan. Saya duk cadang-cadang ni, insya-Allah cuti sekolah bulan 3. Insya-Allah awal bulan 3 duk cadang nak pergi umrah. Insya-Allah. Nanti kita akan keluarkan iklan lah. Iklan umrah, siapa yang berkelapangan, kita akan pergi umrah 28 bulan 2, hujung bulan 2, dan balik 10 Mac 10 bulan 3 insya-Allah. 28 Februari hingga 10 Mac dalam cuti sekolah, cuti sekolah bulan 3. Selepas perdamaian Hudaibiyah, kaum muslimin merasa bebas. Mereka bebas ke mana sahaja, cuma tak boleh balik Mekah ya. Tiada gangguan. Dan pengaruh Nabi SAW makin melebar. Surat Nabi ya, dihantar ke sana sini. Dipanggil Murasalatul Muluk. Baginda mengutus surat kepada raja-raja Arab di negara yang berhampiran. Raja Mesir, Raja Yaman. Baginda mengajak mereka memeluk Islam. Ada di kalangan mereka yang memeluk Islam seperti An-Najashi, Raja Habsyah. Raja Habsyah ni tajuk yang telah lalu, tajuk yang telah lepas. Ada yang menolak dakwah dengan cara yang baik seperti Hercules, Herakl, Raja Rum, gelaran bagi Raja Rum, Kaisar Rum, dan Muqawqis, Raja Mesir. Dan ada juga yang menolak dakwah dengan cara yang biadab serta menghina utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Al-Harith bin Abu Shammar Al-Ghassani dan Kisra, iaitu Raja Parsi. Raja Parsi ni dia sampai koyak surat Nabi. Dia ambil surat Nabi, dia koyak. Dia marah-marah. Bila utusan Nabi balik, cerita kat Nabi. Nabi kata, mazzaqallahu mulkahu. Allah akan koyak. Allah akan carikan kerajaannya. Allah akan koyak kerajaan dia sebab dia koyak surat. Begitulah yang terjadi. Kita tengok ketika surat Rasulullah SAW sampai ke tangan Rum, beliau berkata, cari dan bawa ke sini seorang lelaki dari kalangan kaumnya untuk kita bertanya tentang diri Muhammad itu. Ketika itu Abu Sufyan berada di Syam bersama beberapa orang musyrikin atas urusan perniagaan. Maka dia dan sahabat-sahabatnya dipanggil menghadap Raja Rum. Raja Rum bertanya tentang keturunan Nabi SAW, sifatnya, akhlaknya,
dan tanda-tanda kenabian yang ada padanya. Maka Abu Sufyan menjawab pertanyaan itu dengan penuh kejujuran. Walaupun dia musuh Nabi, tapi akhlak orang Arab ni tak menipu. Orang tanya tentang keturunan Nabi, dia beritahu Muhammad ni keturunannya mulia. Cerita. Ramai yang ikut dia anak muda. Apa dakwah dia? Mengajak orang silaturahim, mengajak orang menghormati jiran, meraih tetamu, melarang bunuh anak perempuan. Semua Abu Sufyan jawab dengan penuh jujur walaupun dia belum Islam. Lantas Hercules, gelaran bagi Raja Rum atau Arab panggil Kaisar, Herakl. Hercules berkata, jika apa yang kamu katakan itu benar, maka dia akan menguasai apa yang ada di bawah kakiku ini, yakni tanah Rum. Sesungguhnya aku yakin dialah Nabi yang diutuskan itu. Tetapi aku tidak menyangka dia dari kalangan kamu. Apa Hercules ni hampir-hampir memeluk Islam. Dia panggil menteri-menteri dia bincang macam mana kita ni. Kita nak lawan dia ke, kita nak terima dia ke. Ni surat dia dah hantar mai. Aku yakin dia ni orang benar, Nabi akhir zaman. Menteri-menteri dia buat satu pakatan untuk menjatuhkan dia. Menteri-menteri dia tak setuju, mereka merancang nak penjatuh je. Akhirnya dia pun kata, akhirnya Raja Rum ni kata, saya ni tanya pendapat je, saya bukan nak masuk Islam pun. Demi jawatan, dia takut jawatan tu, dia takut dia diperjatuhkan, akhirnya dia pun tak memeluk Islam. Tapi dia layan surat Nabi dengan baik, masukkan dalam satu peti emas, dituang minyak wangi, disimpan surat tu. Itu Raja Rum. Raja Parsi koyak surat Nabi. Tengok Raja Mesir pula macam mana. Raja Mesir bagi hadiah perempuan dekat Nabi. Bagi perempuan. Bagi apa lagi? Bagi itu kaldai, nama apa? Dul nama kaldai Nabi. Dihadiahkan. Beliau melayan utusan Nabi dengan baik. Beliau juga menghadiahkan kepada Nabi SAW 2 orang hambanya yang berbangsa Qibti dan seekor bagal sebagai kenderaan. Yang nama dul tu kaldai dikacukkan dengan kuda. Bagal lah. Kaldai kacuk dengan kuda. Dia bagi 2 orang perempuan. Seorang tu yang Nabi kahwin Sayyidatuna Maryah Al-Qibtiyah. Seorang lagi Shirin ataupun Sirin. Boleh baca dengan shin, boleh baca dengan sin. Sirin atau Shirin. Yang tu Nabi kahwinkan dengan Sayyidina Hassan bin Thabit, penyair Nabi, dapat anak Muhammad bin Hassan, tapi lebih dikenali Muhammad bin Sirin. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sampai dekat tu dulu. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.